Okay, so kita continue. So untuk untuk array punya demo dalam VB. So dekat sini saya nak you create new project. Tak apa, saya record tu nanti you tengok lah step tu create new project. Okay, masa dekat sini dia akan keluar recent project templates. So tapi saya nak you cari dia punya VB. Okay, you make sure you cari VB. Okay, Windows and then console. Yang pilih desktop, you pilih console. Okay, dia akan keluar macam ni. Alright. So kita akan pilih this one. Okay, console application. Okay, next. So macam ni saya akan location saya pindahkan ke D. Saya malah nak duduk di dalam C. So it depends on you. So ni nama project saya biar je. Video Studio Console App. Okay, next. So saya akan ada new project berjenis console application. Okay, then saya akan create lah. So dekat sini dia tak ada dah lagi button web form apa semua. Kita kena add lain lah. Sebab ini kita dah pilih untuk console application. Maksudnya console module di mana dia display hanya dekat command prompt sajalah. Dan you akan nampak kat sini dia bentuk dia lain sikit compare dengan tu. So toolbox dia dekat sini pun usable controls in this group. So dia tak macam ni. Cuma dia ada module. So dalam satu file ni, let's say nama program.vb, walaupun dia .vb juga, tapi this is of course the console application. So dia ada code sahaja. Okay, so console.writeLine hello world. Kita boleh terus run. Okay, yang ni dia macam C++ sikit. So bila run dia keluar benda ni. Nampak ni atas ni dia tulis hello world. Itu yang dia tulis. Press edit key to close this window. Okay, kat sinilah kita akan study macam mana kita nak buat array. So saya nak tunjuk yang simple punya. Ini satu saya tunjuk yang simple punya, yang apa, yang tadi dekat notes tadi kan, which is this one. Yang kita ambil yang ni lah first one dimensional array. This one kita ambil yang ni. Okay, so saya akan tulis satu-satu balik module array. So yang ni nama dia module array app. Okay, saya akan start tulis daripada sini sampai sinilah. Okay, okay, so kita back to here. Okay, kalau macam ni kita dah boleh remove this one lah. Yang ni just contoh dia bagi, bukan contoh lah, dia just bagi dalam ni. Okay, kita just leave it. Program module ni kita just biarkan sebab kita nak, yang penting nak content dia. Okay, so let's say nama dia module program. So submain args string ni just leave it. So kita nak declare n I dengan j. So kita tengok kat sini n I dengan j. Excuse me. So kat sini maksudnya kita nak declare n I dengan j. Okay, tak apa. Sekarang ni n is the integer, the array. Okay, kita nak declare array as n. Okay lah, kita tak nak gunakan n. Kita gunakan perkataan yang lebih, kata orang lebih meaningful lah. Let's say kita declare dim. Okay, bila saya type dim saja dia akan auto. N tu let's say lah number number. So since dekat sini kita tulis 01. Okay, 10 as integer. Alright, then dim I j as integer. Okay, I ni adalah untuk kita display ataupun record
bukan dia record lah, maksudnya this one. I ni ialah sebagai indikator untuk kita record elemen dia lah. Itu kita panggil I lah. I ni sebagai elemen dia. I ni akan start dengan kosong. So nilai kosong tu akan ditambah dengan 100. Itu yang akan jadi, yang masuk dalam number. Okay. J ni adalah yang kita nak display nanti. This one J, this one elemen J. Ini just indicator untuk display sajalah. Ini semua J ni, J cuma berfungsi kat sini je. Okay. For J, okay. Alright, then J juga akan ambil setiap elemen ikut J dia lah. Elemen kosong, J kosong, elemen kosong, berapa nilai elemen kosong. Okay, now we move. Sebab dia simple je, tapi disebabkan dia gunakan for, so saya nak tambah sikit lah. Contoh, katalah kita buat console dot write line. Okay, kalau you perasan benda ni macam kita buat Java sikit. Dia punya coding. Okay, let's say lah saya nak tambah kat sini. Saya tak nak how to say, buat 100 tu apa, saya nak buat tajuk dia dulu. Okay, let's say lah student ID registration. Contoh lah student ID register. Okay, contoh lah. Okay, tak perlu ada semicolon sebab this is VB. Okay, this is VB. Okay, itu tajuk sahaja. Okay, sekarang kita nak buat for yang pertama. For yang pertama maksudnya kita nak declare contoh I. I apa? I ialah record kita. Kita nak bagi tahu record kita. So record kita mula dengan berapa? Okay, kita buat record I sama dengan okay, 0 to 10. Okay, daripada 0 to 10 maknanya ada 11 lah kan. 0 sampai 10 tu 11 lah. Okay, and then number pula. Okay, number I. Okay, tengok ini kita nak masukkan dalam array number. Nampak kan kita declare array kat atas ni kan. Ini adalah array. So kita nak bagi tahu dalam looping for ni, array, nilai array bergantung kepada I, which is bila value tu I tambah, let's say lah saya tak nak gunakan 100, saya gunakan 1000. Maksudnya dia akan jadi macam mana? 1000, 1001, 1002, 1003, 1004 dan 1005 sampailah 10 Okay. So far yang ni faham? Maksudnya kita akan masukkan nilai I ni dalam array number sebanyak 11 elemen. Okay. Then bila buat for, kita kena buat next I. Dia dah tulis kat bawah next tu. Okay, for, bila kita tulis for, dia akan terus tulis kat bawah tu. Okay, next I. Maksudnya bila dia buat kat sini, okay, dia jumpa I kosong. Pergi bawah. Okay, dia jumpa ni, dia tambah I. Dan dia pergi bawah sini, dia kata next I. Maksudnya dia pergi atas lagi lah. Selagi I tak sampai 10, dia akan pergi next I. Faham tak? Dia duduk dalam gelong ni saja. Sampailah dia jumpa I 10, dia tak pergi next I dah. Dia pergi bawah lah. Sebab dia dah out of 10 kan. Okay, sekarang kita nak pergi display. So bila kita display, kita boleh display manually satu persatu. Tapi kita boleh display gunakan for juga. Sebagai J tadi kita punya indicator. So kita akan start J sama dengan 1 to 10. Okay, don't worry about that. Yang ni untuk display sahaja. Okay,
So kita setkan J sama dengan 1. Okay. So type macam ni, console.writeLine. Okay, writeLine. Okay, kita letak kat situ student ID. Okay, yang ini kita kena buat dia special sikit. First you buat bracket and then open braces, tulis kosong dalam tu, and then tutup braces dan tutup bracket. Okay, sama dengan open braces, tulis 1. Okay, kat sini. Okay, nampak? Kita kena comma pula. And then J dengan number. Number tu bergantung kepada apa? J. Array tu akan di display nilai dia bergantung kepada J. Nampak tak? Dia akan follow lah J kat sini, so ni kat sini. Okay. Sequence ni sequence lah. Okay. Sampai situ je ke? So since jika guna for, so kena tulis next J lah. So selagi J tu tak sampai 10, dia next lah. Okay. So kalau saya saya kena tambah satu lagi codes, which is console.readKey. Okay, yang ni just additional supaya bila kita masukkan console.readKey ni, any key yang kita masukkan baru dia akan stop lah. Kalau tak, dia display sahaja and then kita tak nampak dia punya proses. Boleh juga, tak ada masalah. Okay, dan kita tengok saya run. Hopefully jadi. Okay. So this is the title. And this is the student ID tadi. So nampak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, kalau kata saya declare student ID kosong, dia akan start dengan 1000 lah. 1000. Nampak kalau saya start dengan kosong lah. Okay, so jadi 101 sampai 10 sahaja. So dia akan stop kat sini. Sebab apa? Saya punya code tadi ada console.readKey. Dia akan baca read key dulu baru dia akan stop. Okay. So ini cara kata orang cara untuk kita gunakan for tu lah. You boleh tengok lah dekat tu. But then kalau kata you nak declare manual tu benda yang biasa lah. You dah belajar kat C++, belajar kat Java. So yang manual tu you boleh gunakan this concept manual ni. Declare lah satu-satu. 0, 1, 2, 3. Ikut index yang first you declare berapa besar size array tu, then you declare lah by record. Itu untuk one by one. So similar like this lah. So ni dia tak gunakan manual satu-satu, dia gunakan for, and then kita dapat that nilai. Kita boleh juga, contoh saya buang for ni, saya declare number kosong sama dengan 100. Buat macam apa student ID yang biasa. Okay, contoh saya remove ni. Okay, saya remove ni. I ni dah tak digunakan dah. Okay, walaupun kita declare kat sini. So let's say saya tak gunakan I tu. Okay, let's say saya declare kosong, and then let's say lah saya letak 10011. Okay, so saya boleh teruskan sampai 10 lah. Okay, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, contoh lah. Okay, let's say saya tulis kat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Okay. Dan so saya tukarlah nombor kat belakang ni. So dia akan jadi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, kat sini kita ambil 0, 0, 1, 1, 2, 3, 5, tambah 2. Okay. Okay, let's say macam ni. Dan saya akan setkan J sama dengan 0. Okay. So dia akan follow J punya indicator kat sini. So kita try run. Okay, nampak tak? Dia start dengan 0. Kan? Berakhir dengan 10. Dan semua data tu dia akan display ikut index yang saya declare. Okay. Boleh? Boleh tak boleh kena cuba sendirilah. Okay. So saya tunjuk sekaligus, which is tadi gunakan for untuk add the value, and then ni secara manual satu-satu. Dalam array tu kita masukkan, kita declare array kat atas ni, and then kita masukkan array secara manual one by one. Okay, let's say saya nak tunjuk another concept, tapi kita kena keluar lah. Sebab macam ni, okay, contoh macam ni saya nak add. Saya boleh add modul dekat sini. Okay, tambah lagi satu modul. So dia akan keluar modul kat sini and then add. Maksudnya kita boleh buat modul yang baru lah. Okay, modul 1. So bila kita nak run tu, kita kena pilih modul lah. Okay, so pilih modul. Ni nama dia program, and then dia ada modul 1, sepatutnya dia keluar lah. Okay, next saya nak tunjuk yang konsep array tapi kita declare dalam Windows Form. Okay, Windows Form maksudnya saya open project yang sedia ada lah, which is yang you dah ada juga. So dekat web, dekat Windows Apps tu saya ada Windows Form. Okay, saya ambil yang Windows Form yang saya ada, save saja. Ni saya masuk yang lain Maksudnya saya masuk yang Windows Form. Yang saya dah ada, yang sama macam yang sekelas-kelas sebelum ni, kita buat Windows Form. Okay, kita ada form kosong, kita masukkan button apa semua. Alright, tapi yang ni kita gunakan display macam ni, form 1 kosong, form 2, form 3. Okay, tak apa, dia kosong. Dia tak kosong ni, dia ada ni. Okay, kejap saya masukkan form lagi satu. Okay, add. Okay, so macam ni kita akan new item lah sebab ni. Okay, ada kat sini form. Okay, Windows Form, boleh masukkan terus Windows Form. So saya ada form baru kat sini, form 4. Okay, saya nak masukkan button, and then so saya gunakan list box. Okay, this is my list box. Maksudnya list tu akan keluar, list array tu akan keluar dekat sini bila user klik button ni. Okay. Okay, saya just guna, saya maksudnya bila user klik button ni, array akan keluar kat sini. So macam ni kita nak declare that array dekat button. So yang ni kita just coding dekat button Okay, tengok properly. Lebih kurang sama je macam tadi. Kita declare dulu array. Okay, contoh student. Let's say lah saya ada berapa, tak naklah student bosan. Kita ada color. Okay, color. Let's say lah saya ada nak declare 6. So saya masukkan
Nama kat sini S3. Okay. So kita dikelah color kosong. So dengan let's say lah blue. Okay. So saya copy ni, saya buat yang kedua pula, which is number 1, index number 1. So kita nak color apa? Let's say lah red. Okay. And then yang ketiga, saya nak masukkan color black. And then yang keempat, bagi saya satu color suggestion. Color cepat. Purple. Pernah saya belajar orang member saya, tak tahu lah budak seberang ke apa, dia cakap color biji Ermia, tahu tak? Pernah dengar tak color biji Ermia? Tak. Maybe orang mainland lah kot macam saya tu. Okay, lagi satu color, Blackpink. Okay. Bisa. Okay, let's say kita dah ada dah semua tu. Then kita nak how to say, kita nak dia array ni display dekat list box tersebut. So kita dah ada list box tu, which is nama dia saya tahu list box 1. Okay, saya kena tahulah nama dia. Okay, data source sama dengan color. Kat sini data source dia okay, nampak tak? Color variable. Okay, so ni color maksudnya dia akan ambil color yang ni. So bila saya highlight kat sini, ni refer benda yang sama okay, so saya nak kena tukar kepada form 4. Okay, form 4 saya kena run. So untuk this one, dia sepatutnya dia keluar macam ni lah. Okay, ready? Bila saya klik sini, dia akan semua keluar semua array tu. Okay, blue, red, black, purple, black, pink. Ini salah satu cara yang saya dapat dapat fikir untuk array. Dan bila kata kita setkan array, ini yang cara nak display student ID ke apa benda semua tu, cara macam ni yang saya rasa sesuai dalam Windows Form ni Okay. Bila nak input pun agak susah nanti dia punya cara dia, kecuali kita guna input box, tu lain input box. So macam ni lah. Okay, ada soalan tak? Don't worry, benda ni saya record, so you will get to review back. Cuma nanti saya nak upload tu ambil masa sikit lah, kalau bergantung kepada kestabilan internet saya untuk upload speed. Sebab upload speed saya ni dia tak stabil kadang-kadang. Okay, saya boleh tunjuk yang lain. Yang tu bukan ni lah, macam ni saya gunakan load, form load. Dia macam ni lah, boleh masukkan value dan guna message box. Yang ni kemudian lah nanti. Okay, saya stop dulu untuk